Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 27 Mac 2024. Pesta Kaul Oya 2024 bakal diadakan pada 19 hingga 21 April depan. Dalam pada itu, semalam rombongan jawatan kuasa induk pengelola pesta tersebut telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Kunjungan hormat tersebut diketuai oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah merangkap Adun Dalat. Menurut Datuk Seri Fatimah Abdullah, kunjungan hormat tersebut adalah bagi menjemput Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar serta isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi untuk hadir merasmikan Pesta Kaul Oya 2024 serta projek benteng hakisan pantai di tapak Kaul Oya. Ujarnya lagi, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar yang pernah memegang jawatan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia merupakan pemimpin yang memastikan projek benteng hakisan pantai tersebut dilaksanakan. Benteng hakisan pantai ini telah diluluskan oleh Tuan Yang Terutama Tun semasa beliau menjadi Menteri Environment Alam Sekitar dahulu, Federal Minister. Dan beliau telah meluluskan projek ini dan juga satu lagi projek di Pekan Sabtu. Dalam pada itu, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar turut menerima kunjungan hormat rombongan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Sarawak yang diketuai pengarahnya Vijayan Nagalinggam. Vijayan memberitahu dalam perjumpaan tersebut LHDN memaklumkan kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak tentang peranan serta inisiatif LHDN dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan di Sarawak. Anggota Perkhidmatan Awam Sarawak SCS diseru agar sentiasa mengamalkan budaya integriti dalam kerja. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki memberitahu integriti bukan sekadar mengikut peraturan, malah ia merupakan asas budaya tempat kerja yang kukuh. Budaya integriti juga mampu memupuk kejujuran, kepercayaan, accountability dan merangkumi tindakan berani bercakap kebenaran kepada kuasa, memberi penerangan tentang kesalahan serta berdiri teguh dalam menghadapi kesukaran. Jelasnya ini merupakan bukti komitmen penjawat awam yang tidak berbelah bagi untuk menjunjung prinsip integriti dan menjaga kepentingan awam. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklen Bangik semasa perasmian program The Wirecard Scandal, A Whistleblower Perspective di sebuah hotel di Kuching semalam. Ujarnya kaki tangan SCS harus proaktif dengan menghadiri kursus sebegini untuk belajar dan menjadi cekap dalam pekerjaan. Beliau turut menyeru semua anggota SCS agar mempelajari dan mengetahui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 supaya boleh menyokong kerajaan Sarawak dalam melaksanakan dasar-dasar berkenaan. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak komited membantu warga kerja dan komuniti setempat yang kurang berkemampuan, khususnya pada bulan Ramadan dan menyambut Syawal yang bakal tiba. Ke arah itu, seramai 50 pelajar UiTM Cawangan Sarawak, 5 ibu tunggal dan 11 asnaf menerima sumbangan dalam Majlis Iftar Perdana UiTM CS bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg di Pusat Pelajar Seri Kenyalang UiTM CS Kampus Samarahan 2. Dalam ucapan ringkasnya, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa UiTM CS, Profesor Madya Dr. Muhammad Isa Muhammadin berkata turut menerima sumbangan komuniti daripada Surau Al-Hidayah Kampung Pelai yang merupakan sebuah perkampungan saudara baru di Samarahan. Beliau berharap program sedemikian dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama kerja berpasukan antara universiti, rakan strategik dan komuniti sekitar. Pada majlis itu, sumbangan disampaikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg. Majlis Iftar Perdana bersama Premier Sarawak itu dihadiri lebih 300 pelajar dan kaki tangan UiTM CS. Terdahulu selepas berbuka puasa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menunaikan solat Maghrib, Isyak dan sunat tarawih secara berjemaah bersama warga UiTM CS.
Program Food Bank Siswa merupakan inisiatif bagi membantu golongan mahasiswa yang kurang berkemampuan atau B40. Ketua Cawangan Mukah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sarawak, Salihin Din berkata, program Food Bank Siswa akan dilaksanakan secara kolaborasi antara KPDN, Institut Pengajian Tinggi seperti IPTA, IPTS, Politeknik dan Institut Perguruan serta pihak penyumbang bagi memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan lebih bersistematik. Menurutnya lagi, 4 objektif utama program tersebut bertujuan menangani kos sara hidup yang dihadapi pelajar di samping mengurangkan beban pelajar supaya mereka lebih fokus terhadap pembelajaran. Selain itu, ia turut memupuk semangat kesukarelawan antara pelajar dan memberikan pendarahan kepada pelajar mengurus sesebuah organisasi. Untuk program Food Bank Siswa 2024 ini, pihak KPDN Mukah telah mendapat kerjasama daripada salah sebuah pasaraya di Mukah yang merupakan penyumbang pertama dan merakan strategik program jualan rahmah. Dalam pada itu, pihak KPDN Mukah sentiasa mengalu-alukan penglibatan sektor-sektor swasta, pasaraya, bakery dan badan-badan korporat berminat untuk menyumbang menghubungi pihak KPDN Mukah. Masjid Al-Madinah Al-Husna Sibujaya yang baru dirasmikan 1 Mac lepas mempunyai pelbagai keunikan tersendiri. Dengan reka bentuk memukau berserta seni bina yang diinspirasikan dari bentuk gudi atau layang-layang, masjid itu kini menjadi sebuah lagi bangunan ikonik di Sibujaya. Arkitek masjid tersebut, Nurina Madno berkata masjid itu dibina di tapak seluas 1.7 hektar. Idea asalnya untuk memuatkan seramai mungkin jemaah memandangkan populasi yang semakin bertambah di Sibujaya. Masjid berkenaan mampu memuatkan lebih 3,200 orang jemaah. Ini tidak termasuk ruangan luar yang juga boleh menempatkan jemaah pada satu-satu masa. Rekaannya juga banyak menggunakan cermin Lucina agar lebih banyak cahaya masuk bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik pada waktu siang. Selain itu, laluan udara yang lebih efektif juga memberi keselesaan dan rasa dingin kepada para jemaah. Rekaan mural di bahagian mihrab dan mimbar masjid satu lagi ciri unik yang menarik perhatian. First in Malaysia using mural, using mosaic. So the mosaic was painstakingly laid one piece by piece to make the artwork. So that is, I'm very, very happy to see the end product sebab nampak kacak lah to us and nampaknya first to be done and locally made in KL. Masjid tersebut turut dilengkapi pelbagai fasiliti lain seperti bilik pejabat, bilik mesyuarat, perpustakaan, bilik pengurusan jenazah, dapur dan sebuah dewan yang mampu memuatkan seramai 600 orang. Dalam pada itu, penduduk di Sibujaya turut berbesar hati dengan siapnya masjid baru ini. Syukurlah kenapa dapat nampung lah dari segi jumlah ahli tariah yang datang ke masjid. Kalau kita banding dengan sebelum tu, kami orang Salusi cukuplah sebenarnya. Setiap kali waktu Jumaat ataupun kalau dari besaran selalu masjid nak full lah sebenarnya. Dengan adanya dewan, memudahkanlah masyarakat sama ada nak buat apa juga aktiviti yang difahamkan di sini. Mungkin akan ada tempat untuk akad nikah, majlis persandingan dan juga kelas-kelas fardu ain, kelas-kelas bacaan Al-Quran. Maka insya-Allah dapat memartabatkan lagi Islam terutama di Sibujaya itulah. 46 warga asing ditahan menerusi beberapa operasi yang dijalankan Unit Penguatkuasaan Imigresen Bintulu di sekitar Bandar Bintulu pada Sabtu lepas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan operasi selama 2 hari itu kebanyakan tertumpu di premis-premis makanan, kilang-kilang, rumah kongsi dan rumah sewa. Dalam kenyataan sama, operasi yang dijalankan termasuk Ops Kutip, Ops Mahir, Ops Selera dan Ops Sapu tersebut, seramai 107 individu telah diperiksa di 16 lokasi berbeza. Warga asing tersebut ditahan di bawah Akta Imigresen 1959-1963 kerana tinggal melebihi masa, penyalahgunaan PAS serta tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.